لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Dewan Kuasa Masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis yang termulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan beradanya kita dalam majlis ini, Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya untuk membantu kita dalam kehidupan dalam dunia ini. Dan syukur juga kita kerana kita dah masuk pada penghujung bulan Ramadan. Hari ini dah 22 hari dah, InsyaAllah. Ya, Allah klasifikasikan Ramadan untuk 3 fasa, 3 peringkat. Peringkat yang pertama, Allah datangkan rahmat. Awaluhu rahmatun. Peringkat yang kedua, Allah bagi maghfiratun, keampunan. Wa awsatuhu maghfiratun. Dan peringkat yang ketiga, fasa yang ketiga, Allah lepaskan daripada api neraka. Wa akhiruhu itqum minan nar. Mana tanda? Yang pertama rahmat. Berapa rahmat? Kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Taala. Bukan dengan pahala ibadah kita, bukan dengan pahala semayang kita, bukan dengan pahala saya ngaji pagi ni, bukan dengan pahala tuan-tuan dan puan dengar saya ngaji pagi ni, menuntut ilmu. So pahala tu, tapi tak layak lagi masuk syurga kalau Allah tak datangkan rahmat. Yang kedua, pengampunan. Bila datang fasa kedua, Allah bagi pengampunan. Allah ampun dosa-dosa kita. Bukan mana rahmat tidak habis dah, rahmat itu terus juga sampai akhir Ramadan, ya. Allah datangkan rahmat. Di fasa yang kedua, Allah bagi pengampunan. Kena minta lah. Itu Nabi ajar kita apa yang nak doa ketika di bulan Ramadan. Doa yang paling masyhur yang diajar Nabi ialah yang selalu kita baca dalam tarawih itu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dia, yang lain itu kita tambah lagi lah. Tapi yang Rasulullah ajar itu. Kalau seorang fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Sesungguhnya ya Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Tuhibbul afwa, kamu suka benar mengampun dengan dosa hamba-hamba kamu. Seronok benar kamu mengampun dengan dosa hamba-hamba kamu. Itu dah seronok benar. Fa'fu anni. Ampunlah, maka ampunlah dosa-dosa aku. Atau kalau ramai, fa'fu anna, ampunlah dosa-dosa kami. Itu di fasa yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, itqum minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Neraka ada 7. Mana satu nak? Neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Saqar, neraka Sa'ir, neraka Hukamah, neraka Hawiyah. Satu lagi neraka laut.
Yang mana tak? Tak ada siapa lalu nohong api neraka. Kerana selemah-lemah api neraka ialah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Hari ini Allah datangkan bulan Ramadan. 3 fasa, 3 kelebihan, 3 keuntungan bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan pada penghujung ini diharapkan kita dapat bertemu dengan satu malam yang paling indah, satu malam yang paling hebat, satu malam yang paling kita tunggu-tunggui, iaitu Lailatul Qadar atau malam Qadar. Ya. Maksudnya Allah rahsiakan. Itu di antara 10 perkara yang Allah rahsiakan. Lailatul Qadar. Ya. Bila Allah rahsiakan, kita tak tahu. Walau bagaimanapun ulama-ulama membuatkan berbagai-bagai ramalan. Di antaranya, kalaulah satu Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar akan datang pada 29, malam 29 bulan. Itu apa namanya, ramalan ulama-ulama, hanya berdasarkan kepada penantian mereka, berdasarkan kepada pengamatan mereka. Tak ada salah ya, tapi bukan mesti betul. Yang tahu hanya Allah SWT saja. Rasul tak khabar punya ya. Jadi kita nak tiap-tiap malam supaya kita menunggu-nunggu datang Lailatul Qadar. Nak sebut Lailatul Qadar dengan malam Lailatul Qadar itu redundant. Tahu redundant? Tahu sampai tahu putih tahu betul lah redundant. Artinya banyak malam tu. Malam Lailatul Qadar, Lailah malam dah. Kalau malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Qadar. Kalau malam-malam Qadar, saya ngajar bahasa Malaysia 31 tahun, bila dah kali 2 tu, malam, kalau banyak malam-malam. Kalau seorang budak, kalau ramai budak-budak. Jadi sebab malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Qadar. Banyak no. Padahal Lailatul Qadar berapa malam? Hanya satu malam saja ya. Tapi dalam kitab pun sebut malam Lailatul Qadar. Mana kitab pun sebut malam Lailatul Qadar. Ya, tak apalah, itu dalam segi bahasa dia. Jadi kalau datang Lailatul Qadar malam tu, kebetulan pula kita tidak melakukan dosa, itu pengkoman. Jangan buat dosa, tidur. Maka kita akan dapat fadilatnya berapa tahun? 83,33333 tahun. Kalau bertembung dengan Lailatul Qadar. Ya, 83 tahun jadilah. Ya, setahun tu dapat 83. Tahun depan dapat lagi 83. Kalau 10 tahun dapat 80 tahun. Sampai ada umur sampai 870 tahun. Nabi-nabi dulu ya lah. Zaman dulu kita akhir zaman ni kata Nabi umur kita antara 60 hingga 70 tahun. Itu je. Nah, ini 83 tahun. Ya, siapa boleh jamin dia akan mendapat 83 tahun kahwin ni angkat tangan? Saya yang tak boleh jamin. Saya lagi 2 minggu, kalau masih lah lagi 2 minggu 80. Nah, ya, lagi 2 minggu. Dapat kalau 83 entah. Tapi kalau kalau hijrah mungkin lah 82 lebih ya. Belum 83 juga ya. Ada sampai kita wallahu a'lam. Tapi ini semalam je kita bertemu dengan kepada dapat 83 tahun beribadah. Indah ke tak ada. Sekali lagi indah ke tak ada. Atas sedialah menunggu kedatangannya dengan berbagai-bagai jenis ibadah ya. Sedialah dengan sembahyang sunatnya, dengan zikirnya, dengan selawatnya, dengan istighfarnya, dengan baca Qurannya dan sebagainya. Kalau bertembung Lailatul Qadar dapat pahala seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun. Ya, malam itu tuan-tuan Jibril turun bersama dengan para malaikat. Dia bawa 4 panji-panji. Satu panji itu bendera kebesaran Islam ya. Satu panji dicacaknya di Masjidil Haram di Mekah. Kemudian dicacaknya satu lagi di Masjid Nabawi di Madinah. Lagi satu dicacakkannya di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Lagi satu dicacakkannya di Masjid Tur Sina, tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Mesir. Itu 4 bendera yang dibacaan pada malam. Kemudian bertebaranlah malaikat mencari mana-mana ada orang beriman. Tak kira dia ada di mana. Di Amerika dia datang, di England dia datang, di India dia datang, Pakistan dia datang, di Arab dia datang, di Malaysia dia datang, di Indonesia dia datang, di Jepun dia datang. Asalkan ada orang beriman. Ya, mereka tu akan ziarah dia. Bagi salam dah tu.
Cuma tak dengar, kalau dengar pensan pun ya. Dia bagi salam tu. Kalau dengar assalamualaikum pensan kena pun. Ini memang dia bagi salam. Mana masuk dalam rumah kita, dia masuk bukan payah ke pintu. Mana-mana apa pun dia malaikat. Dia masuk rumah kita. Tak payah minta izin, terus masuk aja. Kemudian bersalam lah tu dengan kita, berjawab tangan. Ini maknawi ya, bukan benar-benar, bukan betul-betul nampak tangan yang teruluk hitam dia. Assalamualaikum, salam kita. Tak. Padam kita kejap-kejap itu pun ya. Dia dapat pahala seolah-olah berjabat tangan dengan malaikat. Kemudian kalau dia tidak melakukan dosa, dia sedang beribadah dan punya, dia akan mendoakan bagi orang-orang yang dalam rumah itu. Ya, tak kira dia berada di mana. Dalam rumah ke, di pejabat ke, dalam gua ke, dalam bahtera ke, dalam sampan ke, dia akan ziarah. Didoakannya. Doanya tadi, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, Engkau adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok benar mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Kalau dah seronok benar, ampunlah dosa kami. Itu doa dia. Dan doa itu ditulis pada kotak. Kotak itu akan disimpan di arash, dipatrikan di arash, dan fungsinya akan berjalan sampai hari kiamat. Pahala untuk kita. Doa itu untuk kita sampai hari kiamat. Itu doa yang dilafazkan oleh para malaikat yang menziarahi kita di malam Qadar itu ya. Sampai hari kiamat. Begitulah. Cuma malaikat itu dia tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. Pertama, kalau ada dalam rumah tu anjing atau babi, atau patung anjing atau patung babi, tak masuk dia. Laju-laju sikit kena kitab kan ni. Yang kedua, kalau ada dalam rumah tu orang yang mabuk kerana minum arak, tak masuk dia. Dia dah minum arak, segelas dia mana tapi mabuk. Bila mabuk apa dia nyanyi? Aki buket pintu, nana balik pukul satu. Contoh dia. Tak masuk malaikat tu. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah tu patung yang dimuliakan. Bukan semua patung, patung yang dimuliakan, anak patung yang dimuliakan. Patung Doraemon tak apa. Sepak-sepak, ditendang-tendang, campak-campak, itu tak apa. Teddy bear tak apa. Ini yang dimuliakan. Dia baru lepas menang pertandingan kilauan mas. Tahu kilauan mas? Untuk orang tua. Nyanyi dapat menang, dapat patung, bawa balik, letak atas lemari, atas Quran tu letak ni. Bila orang masuk rumah dia nampak, inilah dia aku menang kilauan mas malam tu ni. Yang itu tak masuk malaikat. Dan yang keempat, kalau ada orang dalam rumah tu dalam junub yang haram. Dia junub tapi haram. Junub halal tak apa. Dia wati dengan isteri dia tak apa. Ini yang haram. Sama dia keluar mani sendiri ke atau apa-apa lah ya. Yang haram. Tak masuk dia. Tuan-tuan, yang tak masuk tu malaikat apa? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya lantaklah apa ada dalam rumah tu. Time dia masuk, dia tetap masuk. Dekat apa? Malaikat maut. Dia tak peduli lantaklah apa setempayan arak dalam rumah pun dia masuk. Peduli dah. Lantaklah dapat patung besar-besar pun dia masuk juga. Kerana time dia nak cabut nyawa, tak ada siapa yang boleh melarang dia. Tak ada siapa yang boleh menentang dia. Tak ada siapa boleh yang menghalang dia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah dalam Quran. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya tu. Kita kalau boleh nak lari mati. Dia agak pening sikit makan ubat. Tapi dia tetap akan menemui kamu ya. Itu malaikat maut. Jadi mudah-mudahan kita bersua dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar supaya dapat fadilat-fadilat yang dinanti oleh Allah bagi mereka-mereka yang dapat Lailatul Qadar. Dan kita sedang berada di penghujung Ramadan. Kata kebanyakan ulama dia datang pada 10 malam yang terakhir. Mana-mana salah satu 10 malam terakhir. Kerana Nabi tak pernah tidur dengan isterinya. Tidur bersama-sama isterinya pada 10 malam terakhir. Sedangkan isteri itu Nabi ada berapa orang? 11 semuanya yang sentiasa bersama dengan dia itu 9 orang.
tinggal belakang isterinya. Kita seorang opah di rumah dah tua apa tu tak lalu meninggal. Saya lah bukan tuan tak lalu meninggal opah. Nabi ni tak kira. Sentiasa dia kerana menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar dan dapat fadilah-fadilah. Untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bab bab baru. Bab yang ke-7 pada menyatakan kelebihan bersugi. Tahu kata bersugi? Bersugi. Bersugi itu gosok gigi dengan beruih boleh, dengan kayu sugi pun ada. Ini wujud ada bawa pun. Ini namanya kayu sugi. Dia dibuat daripada kayu arak. Alif ra kaf, bukannya qaf ya. Kalau alif ra kaf, arak tu mabuk. Ini dah kayu ni, nama kayu ni kayu arak. Ini namanya apa? Sugi. Banyak manusia melekeh-lekehkan, mengecil-ngecilkan bab bersugi ni. Allah getiknya aku tengok Nabi Ibrahim tu bersugi, masuk poket bila keluar balik. Ya Allah, menghendap pada. Pada ini kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati wa amartuhum bisiwak kull 'inda solat. Sekiranya tidak menyusahkan umat aku, kata Nabi, aku akan perintahkan mereka, perintah wajib untuk mereka bersugi setiap kali mereka nak sembahyang. Kalau lalu bawa bergigi, bawa lah. Tapi itulah apa, bila nak sembahyang, bergigi. Kalau lalu lah, bawa bergigi, bawa ubat gigi dan sebagainya. Kalau lalu. Tapi yang paling mudah, yang paling senang, yang paling convenient, pakai kayu ini, senang. Kenapa kayu sugi? Okey, kita baca senang. Baca. Tak ada macam lah. Bab yang ke-7 pada menyatakan kelebihan bersugi, dan iaitu setengah daripada sunat. Sunat tu apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu sunat ya, elok buat. Yang sunat dia ada elok belakang. Jadi lebih-lebih bulan Ramadan ni kita buat benda yang sunat, dapat pahala apa? Dapat pahala wajib. Wa amaluhu mudha'afun, kata Nabi ya. Kata Nabi, kata Allah tu dalam hadis kursi ya. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalan-amalan yang diganda-gandakan lagi pahala. Ini yang sunat. Dia dapat pahala wajib. Dan iaitu setengah daripada sunat wuduk. Di antara sunat wuduk tu ialah bersugi. Sunat kita ambil wuduk tu. Ambil wuduk tu, kalau untuk sembahyang fardu wajib. Kalau tak, sunat hukumnya. Itu ambil wuduk. Ini amalan Bilal bin Rabah. Setiap kali dia batal wuduk, dia akan ambil wuduk dan sembahyang sunat wuduk. Itulah amalan dia. Sehingga Rasulullah dengar terompah bunyi di surga. Bertanya Rasulullah, apa amalan kamu wahai Bilal? Kata Rasulullah, mengapa kepada Bilal? Aku dengar terompah kamu bunyi di surga tu, kerong. Aku tak ada apa banyak amalan aku ya Rasulullah, kata Bilal. Tapi setiap kali aku batal wuduk, aku akan baharui wuduk itu dan aku tunaikan sembahyang sunat wuduk. Itu dia antara amalan aku, kata dia Bilal. Ini sunat wuduk. Tapi sunatnya bersugi dulu. Sebab itu kita adab ambil wuduk dulu, ada bersugi kan. Adab ambil wuduk dah habis dah. Dah habis kita baca ya. Maka tempatnya dahulu daripada membasuh dua tapak tangan. Sugi itu sebelum kita basuh dua tapak tangan dulu, maka bersugilah. Basuh gigi itu. Atas kata Ramli itu ulama dulu ya. Atas kata Ramli, maka berhajat kepada niat. Sugi itu ada niat. Niat betul benar aku sugi ni dah tu ya. Aku sugi kerana Allah dah. Itu niat, bukan nawaitu bersugi. Tak ada, tak payah ya. Dia tak Quran tak payah. Niat lintasan hati je, aku sugi ni nak payah dah. Dengan niat kata Ramli tadi ya, maka berhajat kepada niat. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar tadi bukan Ramli ya. Kata Ibnu Hajar berhajat kepada niat. Kemudian daripada membasuh dua tapak tangan, maka tiada berhajat kepada niat. Kalau lepas tangan tak payah niat kita.
Kerana masuk di dalam niat wuduk. Sudah masuk tangan tu mungkin dah niat wuduk tu. Macam kita puasa juga. Perlu berniat tu. Malam tadi kena niat tu saja aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Taala. Kita perlu niat. Tapi kalau kita bangun sahur tadi tak payah niat. Kerana lazimnya kita tak ada bangun pun ya. Empat setengah tak bangun pun. Tapi pagi ni kita bangun juga. Tak payah niat. Dikira sebagai niat. Dan kenapa kamu bangun? Kerana nak puasa Ramadan. Jadi dia dikucari kalau daripada melafazkan niat ataupun niat dalam hati. Kalau kita bangun sahur tadi, ini obis juga. Kita ambil wuduk tak payah niat nak bersuci. Kerana suci itu sebahagian daripada urutan mengambil wuduk ya. Jadi tak payah niat. Kalau mengambil wuduk, dia sebahagian dari wuduk. Dan yang muktamadnya, yang finalnya, yang betul, yang akhirnya muktamad apa? Yang pertama tadi iaitu sebelum bersuci itu niat dulu ya. Intaha tu udah itu cukup itu. Intaha bajuri, kata bajuri sudah cukup sekarang itu ya. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah gelarannya namanya apa? Abdurrahman bin Sahar. Tapi dipanggil Abu Hurairah kenapa? Kerana dia berkenaan dengan orang kucing. Jadi Rasulullah gelar dia. Aku gelar kamu Abu Hurairah. Jadi kalau sebut Abu Hurairah semua orang tahu perawi hadis yang paling terkenal, yang paling masyhur. Tapi kalau sebut Abdurrahman bin Sahar, ngau paling siapa Abdurrahman bin Sahar ya? Kerana gelaran itu Nabi yang bagi, Rasul yang bagi. Mana gelaran dari Rasul itu semua lekat pada orang yang digelar ya. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula taharah itu 4 perkara. Ya. 4 perkara taharah, bersuci, taharah kita Arab, kita Melayu bersuci. Ada 4 perkara kita nak bersuci. Yang pertama bergunting misai. Misai itu nak cukur pun tak apa. Tapi digunting pun boleh ya. Trim lah dia diandam misai. Yang kedua bercukur bulu hari-hari. Bulu hari-hari tu nak dicukur je paling-paling 40 hari sekali. Cukur bulu hari yang biar dia menermang aja lantang sebut je. Kena tua beli dah. Itu bulu hari-hari. Yang tiga kerat kuku. Kerat kuku. Ada kerat kuku mana nanti akan kita baca insya-Allah ya. Macam mana? Bermula dari mana dari kaki macam mana ada. Dan yang keempat bersuci. Itu dia antara perkara-perkara yang kita sunat lakukan kalau nak bertaharah, kalau nak bersuci. Tapi dalam Islam yang sunahnya bersuci itu ada 4 juga. Ingat tu. Dalam Islam yang sunah itu secara keseluruhan. Yang pertama suci akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan Syiah, jangan Mu'tazilah, jangan Khawarij, jangan Murji'ah. Jangan apa lagi? Jangan Wahabi dan sebagainya. Suci akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam tu. Jadi mesti Islam dulu, lepas tu bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua suci anggota zahir daripada maksiat. Ya, anggota yang 7 tu suci. Suci mata, suci telinga, suci lidah, suci tangan, suci kaki, suci perut, suci kemaluan daripada sebarang dosa. Yang kedua. Yang ketiga, suci hati daripada sifat-sifat mazmumah. Daripada sifat takabur, sifat riya, sifat mujub, sifat apa? Mujub dan sebagainya. Suci hati tu mesti ada sifat-sifat mahmudah. Syukur, taubat, ikhlas dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat suci daripada najis dan hadas. Nak semayang yang ada najis, yang ada hadas ya. Itu yang empat ini suci dalam Islam. Tapi yang ini bersuci dalam bersuci. 4 perkara itu. Yang pertama menggunting misai. Yang kedua bercukur bulu hari-hari. Yang ketiga kerat kuku. Yang keempat bersuci. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Raka'atani bisiwaki khairum min 70 raka'atan bighairi siwak. Yang hebat ni tau. Raka'atani artinya 2 rakaat. Raka'atani bisiwak dengan bersiwak, dengan bersuci. Khairum lebih baik min 70 dari 70 kali ganda. Min 70 raka'atan ya, min 70 raka'atan lebih baik daripada 70 rakaat bighairi siwak, daripada orang yang tidak bersuci. Jadi ini 70 kali ganda pahalanya, tak nak ke? Ya, kita sembahyang tadi subuh 2 rakaat je. Tapi selalu bersubuh pakai suci kali 70 kali ganda. Jadi 2 kali 70 berapa? Seolah-olah dia sembahyang 140 rakaat. Itu subuh. Zuhur kan? Kali 70. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kali 70 berapa? 280. Asar 4 rakaat. Kalau bersuci, tapi bulan puasa ni zuhur jangan suci. Asar jangan suci. Kerana makruh bersuci selepas gelincir matahari. Ini puasa, tapi subuh tak apa boleh ya. Jadi maknanya zuhur dapat 280 rakaat, asar dapat 280 rakaat, maghrib dapat berapa? 210 rakaat, isyak dapat 280 rakaat. Semua kali-kali 70 kali 70. Ndak ke tak ada. One more time. Ndak ke tak ada. Atek mana suri tunjuk. Mana suri? Jadi sentiasa banyak tuan-tuan yang pergi ke Mekah. Ada dah beli sugi. Pergi Mekah tak nak beli sugi. Dua ada ya. Pergi umrah ke, pergi haji ke, mesti beli sugi punya. Tapi balik-balik hilang pergi. Itu sebab kita Nabi kata walau la an asyqa ala ummati, sekiranya tidak menyusahkan umat aku. Kenapa menyusahkan tu? Nescaya aku akan perintahkan supaya mereka itu supaya bersuci setiap kali nak sembahyang. Tapi kan susah. Kenapa susah? Semua sangat hilang. Saya entah berapa ratus dah suci hilang. Cari itu mula dia lah itu dah hilang. Cari tak jumpa. Saya dulu bekerja tu. Kedai saya ada jual suci. Tapi yang melakukan saya seorang aja. Yang lain siapa tak nak. Ulama pun banyak menghina sugi ni. Ya Allah getiknya pun tengoknya. Ustaz-ustaz banyak orang itu. Udah kurang masuk poket. Itu keluar balik orang. Dibasuhlah sugi tu. Jangan biarkan itu tak basuh-basuh. Hendakkan pahala. Bukan senang dapat 70 kali ganda. Ada satu riwayat Sayyidina Umar. Masa itu dia jadi khalifah tak? Dia jadi khalifah. Dipanggil oleh tenteranya kerana tenteranya berperang di medan pertempuran. Perang tak menang, tak kalah. Perang lagi tak menang, tak kalah. Tak kalah. Begitulah, setiap kali perang tak menang, tak kalah. Mesti ada sebab. Mereka pun panggil Umar. Umar pun datang ketika dia jadi khalifah. Apa dia ceknya? Kalau kita apa kita cek? Cek senjata, cek kuda, elok geraknya, cek makanan cukup gedang sekali makan dan sebagainya. Dia cek itu yang lalu. Tapi Umar tak ada cek itu semua. Dia cek tenteranya semayang ke tidak. Tengok dia semayang macam mana pula dicek di Umar ya. Dia tengok di rumah tenteranya ada yang berjemaah, ada yang tidak. Kemudian masa semayang ditengoknya sahnya tak ada lurus, bengkak-bengkok, ada yang jarang, ada yang rapat ya. Macam ular kena pedang. Kemudian ditengoknya sebelum saya tak ada pun seorang bersuci. Tak ada seorang bersuci. Lalu dia mengeluarkan perintah. Ya, wahai tentera-tenteraku, sekarang ini perintah saya sebagai khalifah. Setiap kali kamu nak semayang fardu mesti berjemaah, datang berjemaah. Jangan seorang-seorang. Yang kedua, sah kamu mesti rapat-rapat, bau kena kepada bau. Masa itu mana ada COVID pun. Sekarang ni ialah itu pun dah dapat dah diperintahkan rapat balik. Jadi mesti rapat-rapat antara bahu ke bahu. Kaki kanan kita itu kena pada jari kaki kiri sahabat kita sebelah tu. Itu rapatnya. So, ini macam sejadah macam ni besar mana tu? Patutnya kongsi je ya. Besar tu. Jadi biar rapat-rapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum kamu semayang mesti kamu itu bersuci. Tentera dia pun ikut.
Bila sembahyang berjemaah, kemudian rapat sasanya dulu sebelum sembahyang dia bersugi ya. Apa kena mengenal sugi dengan menang perang? Tak lama lepas itu menang mereka perang tu. Minggu 2 lepas itu menang. Kawan yang menang dia bersugi. Padahal apa kena mengenal sugi dengan menang perang? Ada ke tunjuk macam Power Ranger dia. Dulu mati. Dulu macam kan? Tak ada, kerana kalau kita patuh pada arahan Allah, kita taat kepada perintah Allah, Allah akan datangkan bantuan untuk kita. Bila kita bersugi, Allah bantu apa saja urusan kita. Jadi tak lama itu dah. Fazilat bersugi itu nanti kita akan baca ada 39 fazilat bukan hari ini baca ni, tak. Ya? Akan datang kita baca insya-Allah ya. Fazilat bersugi ini. Ya. Lagi apa? Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang saya baca tadi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Jikalau tiada aku takut musyaqqah atau menyusahkan. Payah atas umatku, nescaya aku suruh akan mereka itu dengan bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Yakni suruhan yang wajib. Tapi sekarang wajib ke tak? Tak wajib. Rasulullah tak suruh wajib mana? Selalu menyusahkan. Tapi pahalanya sikit hebat kan? 70 kali ganda. 70 kali ganda daripada orang yang tak bersugi. Ndak ke tak nak? One more time. Ndak ke tak nak? Ada lepas ni? Carilah kedai-kedai yang jual sugi. Yang paling praktikal ni kayu ni, kayu arak namanya. Kalau nampak perut gigi, carilah perut gigi. Boleh nak main apa-apa itu tak apa boleh. Tapi siapa lalu buatnya? Ya, menyusahkan. Ini senang je. Tak ada tak payah apa-apa ya. Alright. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hamba apabila bersugi kemudian berdiri kepada sembahyang, maka berdiri malaikat di belakangnya. Orang sugi itu malaikat ada belakang dia. Maka mendengar ia akan bacaannya. Malaikat itu dengar dia tengah baca. Baca Fatihahnya, baca tahiyatnya, takbiratul ihramnya, rukun qauli yang wajib tu. Dia dengar apa yang dibaca ya. Kemudian apa? Maka menghampir ia hingga menghantarkan mulutnya atas mulutnya. Malaikat itu dekat dengan mulut orang yang membaca apa-apa dalam rukun sembahyang dia. Dengan baca Fatihah dia dekat. Mulut dengan mulut dekat no? Kalau tak ada sugi tak ada kerana busuk baunya. Dia sugi itu menghilangkan bau busuk kan. Jadi dekat dengan mulut kita dengan mulut malaikat. Sonok malaikat ya. Maknanya malaikat suka sungguh kepada orang-orang yang bersugi. Cuma tak nampak. Kalau nampak, kalau nampak semua orang sugi. Ini pasal tak nampak. Ini apa Tengok lepas ni kan. Buat takti lepas tu. Tengok kan. Subuh esok. Sugi ke tak? Kejap ni tak ada sugi pun. Tengok subuh esok. Sugi ke tak? Padahal saya pun lepas ngaji obat sugi ni. Jadi ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan kena diamalkan. Itu guna ilmu. Ini dah. Kemudian daripada Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkan olehmu dengan bersugi. Apa itu lazim? Biasakan kamu dengan bersugi. Kemana pergi bawa sugi tu? Lazimkan oleh kamu dengan bersugi. Maka bahawasanya pada bersugi itu 24 khasiatnya. Kata dia Abu Darda ni 24 khasiatnya. Itu Abu Darda aja. Yang ulama lain ada lain khasiatnya. Ini 24. Yang terlebih afdal daripadanya meredakan Tuhan. Tuhan redha dengan dia. Hendak kita nak Tuhan redha dengan kita. Nak syurga Tuhan redha, nak lepas dari neraka Tuhan redha, nak kenderaan Tuhan redha di syurga nanti, nak bidadari Tuhan redha, nak makanan Tuhan redha. Dengan syarat amalannya, pahalanya berat dari dosanya.
Tak pernah dengar kayak ni. Fa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'aishatir radiyah. Kata Allah ya. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Ya. Allah redha dengan dia. Ya. Tapi kalau berat dosanya, ringan kebajikannya, wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah hawiyah. Siapa nak mak hawiyah? Mak dengan anak apa buat dia mak? Ditimang-timangnya, dipeluk-peluknya, didukung-dukungnya, di lambung-lambungnya. Tapi yang lambung tu hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Api yang bersangatan nyalanya. Api yang bersangatan nyala jadi maknya. Melambung-lambung dia, menimang-nimang dia, memeluk-meluk dia, mencium-cium dia. Tak benda kan? Ya, kita hendak keredaan Allah. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sentiasa berada dalam keredaan Allah. Kalau Allah redha apa kita nak dibenarkan oleh Allah Taala, diizinkan oleh Allah Taala. Nak syurga Allah bagi syurga. Ya, nak pakaian Allah bagi pakaian, nak makanan Allah bagi makanan, nak kenderaan Allah bagi kenderaan. Di syurga so ada kenderaan tau. Tak payah telefon Grab. Tak payah nak ubah. Tak payah naik kereta api. Ada kenderaan sendiri. Allah bagi dia pakaian kalau dapat syurga lah. Allah bagi pakaian. Pakaian tu bersayap. Ada sayap di pakaian tu. Nak ke mana pun boleh taubat. Dah kata dah. Itu syurga. Ya. Allah redha dengan dia. Dia baginya syurga. Ada kenderaan bersayap. Nak pergi Jannatul Firdaus boleh. Dari Jannatul Firdaus nak pergi Jannatul Na'im boleh. Dari Jannatul Na'im nak pergi Darussalam boleh. Dari Darussalam nak pergi Jannatul Adnin boleh. Itu dengan sayap yang pada pakaian ya. Itu keadaan di syurga. Allah redha. Ini pun begitu juga. Orang bersugi itu dapat keredaan Allah Taala. Allah redha dengan dia. Ya. Kata siapa? Kata Abu Darda tadi. Lazimkan olehmu dengan bersugi, maka bahawasanya pada bersugi itu 24 khasiatnya. Dan yang terlebih afdal daripadanya meredhakan Tuhan. Dan digandakan. Apa yang digandakan? Digandakan pahala sembahyang dengan 70 kali ganda. Itu yang hadis betul-betul ya. Bersugi itu 70 kali ganda pahalanya berbanding dengan orang yang sembahyang tidak bersugi. Dan daripada Aisyah ni apa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugi setengah iman. Bersugi itu setengah dari iman. Kalau Rasulullah suruh bersugi, itu setengah iman, bukan penuh lah, tapi setengah. Jadi itu setengah pun. Yang setengah lagi itu dengan semayang, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan wirid, itu setengah lagi ya. Ini bersugi setengah iman. Dan wuduk itu setengah iman. Kalau dua-dua wuduk bersugi, sudah dah penuh iman tu. Penuh iman tu. Kata Aisyah ya. Dan wuduk itu setengah iman. Dan bersugi itu menyembuh akan tiap-tiap penyakit melainkan mati. Bersugi itu boleh menyembuh penyakit. Orang kena gout boleh bersugi, mudah-mudahan hilang goutnya. Ya. Lagi apa? Orang kena darah tinggi, bersugi, hilang darah tingginya. Dia boleh menyembuhkan apa saja penyakit. Yang tak boleh sembuhnya apa? Mati. Mati tak boleh lah ya. Itu benda mustahil, tak boleh nak kita elakkan. Kerana semua akan mati. Rasul yang kekasih Allah mati juga. Ini pula kita. Ya, semua kita akan mati. Kullu nafsin Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa pasti akan merasa mati. Semua akan mati. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kaum itu ada ajal dia. Apabila sampai ajal mereka tidak boleh ditangguhkan walaupun satu saat dan tak boleh dimajukan walaupun satu saat. Saat boleh. Itu semua orang mati. Jadi jangan minta tak mati tak boleh. Berdoa apa itu dia, jangan minta benda-benda yang mustahil. Yang harus minta tak apa, sembuh penyakit tak apa.
Nak jadi kaya tak apa. Nak bahagia tak apa. Nak tenang jiwa, minta semua tu yang ada tu ya. Jangan minta yang buruk. 70 kali ganda tu kalau bersugi. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugi itu setengah iman dan wuduk itu setengah iman. Dan bersugi itu menyembuh akan tiap-tiap penyakit melainkan mati. Mati tak boleh sembuh. Kan mati-matilah ya. Semua orang mati. Yang tak mati hanya Allah saja. Kenapa Allah tak mati? Tuan-tuan, kenapa Allah tak mati? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah tak perlukan nyawa. Nyawa itu ciptaan Allah. Allah cipta nyawa bagi pada manusia. Hiduplah manusia. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, maka hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada burung dan hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada jin, maka hiduplah jin. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, maka hiduplah malaikat. Allah dia tak perlukan nyawa. Dia hidup tanpa nyawa. Dia hidup dengan sifat al-hayy saja. Sebab itu dia tak mati-mati. Yang mati selain Allah. Yang ada nyawa. Allah bagi nyawa. Allah bagi nyawa kepada pokok, hidup pokok tu. Allah bagi nyawa kepada burung, hidup burung tu. Tapi Allah tak perlukan nyawa ya. Kerana nyawa itu ciptaan Allah Taala. Sebab itu semua yang nyawa mati. Allah tak mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua atas muka bumi ini semua akan binasa. Yang tak binasa, yang kekal ialah zat Allah Taala. Yang amat agung lagi amat mulia. Ya, mana nikmat satu nikmat yang nak kamu dustakan. Surah Ar-Rahman ya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap satu itu semua akan binasa. Kerana dia ada nyawa, binasa. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi ya. Dan makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Lepas Lahore sekarang jangan bersugi, makruh. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi Mekah, nengok orang Arab pukul 5, pukul 5.30 bersugi lagi. Jangan ikut tau. Ya, kalau pergi umrah misalnya, bersugi dia, pukul 4 sana. Jangan ikut. Kerana mereka entah apa mazhab, kita tak tahu. Jangan semua perbuatan orang Arab kita ikut. Di antara yang lain apa? Orang Arab tu entah apa bangsa, saya pun tak tahu. Bila orang azan aja, berebut-rebut dia minum. Gelas minum maksudnya. Ya. Berebut-rebut. Jangan kita ikut pula minum ya. Kerana bila dah azan, masuk waktu dah, tak boleh kita minum lagi ya. Mesti puasa terus di bulan Ramadan ya. Tapi kalau pergi ke Mekah, berebut-rebut dia minum. Apa mazhabnya wallahu a'lam. Jadi kita mesti bertindak dengan ilmu yang ada pada kita ya. Itu yang sugi. Jangan kita bersugi lepas waktu zuhur ya. Makruh hukumnya. Apa itu makruh? Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Ya, itu makruh. Jangan yang makruh tu adalah duit ni dia adalah makruh. Adalah makruh. Kita selalu apa itulah makruh ni. Di antara yang makruh apa? Di antaranya orang lain azan, orang lain qamat, makruh. Makruh. Mesti siapa azan dia lah yang qamat. Man azna fa huwa yuqim. Itu makruh. Tuan sudah baca ya. Saya tak tahu sini tak tahulah, di pondok dah baca. Bahrul Nazi dah baca ya. Makruh hukumnya. Orang lain azan, orang lain apa? Lagi satu apa? Sunat bergerak untuk membetulkan saf. Sunat bergerak setelah tamat iqamah tu bila? Sudah habis dia iqamah tu baru kita bangun. Baru kita bergerak. Kecuali untuk imam. Untuk imam tak apa. Yang tadi Ustaz Osman tadi tak apa ya. Kerana dia boleh. Dia boleh ke depan dulu. Kemudian dia berdiri, bukan ngadap ke belah dah, dia berdiri ngadap makmum. Bila ngadap makmum, betul pastikan saf tu penuh. Saf yang depan yang belakang mana matikan ya. Penuh tu. Dah penuh baru dia pusing ngadap ke belah dan
Takbiratul ihram. Bagi makmum sunat dah habis. Ya, dah habis qamat tu baru dia bergerak, mula bergerak. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jangan qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Tak betul. Tu dah habis. Ya, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kalau nak sambung boleh. Qad qamatis salah dengan la, ya halal. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Tu boleh. Kalau dia buat qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Tu dah habis. Redundant kata orang putih ya. Jadi kalau dia qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kalau sebut tu juga salah dah sebut 2 kali. Saya hendak ke tabarrud, saya hendak ke tabarrud. Tak faham lagi? Saya hendak kalau buat kata, saya hendak kalau buat kata. Okey apa? Saya hendak ke kampung, saya hendak ke kampung. Itu apa sih ya? Kalau orang tahu gelak semua ya. Ada dah orang begitu, sini tak ada lah. Jangan nyolah mata main dengan saya. Dia tak ya. Tapi ada dah orang begitu. Qad qamatis solah, tu qad qamatis solah. Tak betul tu. Tu dah habis, tak sebut lagi dah. Ini orang begitu. Dah habis dia qamat baru mula bergerak. Baru mula betulkan saf. Itu ikut mazhab kita Syafi'i. Ada pun mazhab lain ada lain caranya. Ada mazhab lain dia baris dulu. Ya. Tu bila tersebut saf, bila disebut saf semua orang baris. Dah lurus baris itu baru dia start qamat. Itu mazhab lain, bukan mazhab kita ya. Ini dah kita kalau ada juga mazhab itu tu nanti maksud saf kata nehen dia orang alhamdulillah dia orang. Apa yang sebut? Tak payah sebut saf ya. Itu kalau segi makruh nanti ya. Jangan jual video nama makruh dah. Makruh jangan. Lagi satu makruh bergerak lepas sembahyang tu. Makruh bangkit sebelum tu imam berkali tempat duduk dia. Ya. Jangan lepas salam lepas salam kecuali ada hajat. Itu lain cerita. Tapi kalau tak ada apa hajat, lepas salam bukan pergi mana pun pergi belakang. Besok aku kalau bukan bulan puasa ya. Itu makruh hukumnya ya. Dia dah berkali tu imam tu. Sudah habis. Dan kalau sudah habis sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian dia berkali dulu, baru Allahumma antas salam. Masa itu baru boleh kita berkali. Baru tak ada makruh ya. Kalau ada makruh. Yang makruh tu yang Allah benci. Allah tak suka. Kalau Allah benci, malaikat suka kan? Kalau Allah benci, Rasul suka kan? Kalau Allah benci, wali-wali Allah suka kan? Semua tak suka. Itu benci ya. Semua tak didenda, itu aja. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, dan makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang puasa. Kerana tak kira puasa sunat ke puasa wajib ya. Selepas gelincir matahari jangan bersugi lagi, jangan bersugi lagi. Ya, kerana tersebut dalam hadis, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu lebih baik daripada Allah, daripada bau kasturi. Ini banyak pahalanya pada Allah daripada memakai kasturi. Maka kasturi itu pahala. Air wangi syurga yang paling wangi namanya kasturi. Ya, dalam bahasa Arabnya misk, min sin kaf miskun ya. Itu kasturi. Yang paling wangi dia dibuat daripada lemak hijau. Ya, bau mulut orang puasa tu di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Artinya wangi benar. Sedangkan yang sebenarnya bau mulut orang puasa itu dah pukul 4, pukul 3. Mana baunya? Mana baunya? Bukan busuk, atas dan busuk apa? Bangau. Sebab tu dia, bangau. Jangan bangau. Bangau burung. Ini cakap orang gajah tu. Bangau. Bangau tu artinya apa? Busuk benar. Cakap Melayu pun ada superlatif tau. Tahu superlatif? Bigger. Itu superlatif. Biggest tu superlatif lah. Small, smaller, smallest. Okey apa? Rich, richest. Tall, taller. Nak ajar bahasa Inggeris begini. Melayu pun ada. Busuk, hapak, bangok. Atas dan busuk tu hapak. Atas dan hapak, bangok.
Bangor, bukan bangau ya, bangor. Punya le bangor, tapi di sisi Allah bau mulut orang puasa itu lebih wangi daripada bau kasturi. Wangi benar. Itu dia ya. Sebab itu makruh, jangan suri. Kerana Allah hendakkan bau orang puasa itu, bau mulut orang puasa itu ya. Jadi banyak pahalanya pada Allah daripada memakai kasturi pada hari Jumaat dan umpamanya. Hari Jumaat sunat berwangi-wangian ya tak? Kecuali bulan Ramadan, jangan berwangi-wangian, makruh ya. Boleh puasa makruh berwangi-wangian. Walaupun hari Jumaat. Hari apa pun kalau dia puasa ya. Kalau tak puasa sunat berwangi-wangian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasawwaku fa inna siwaki madharatil lil fami wa mardatul lil rabbi." Artinya bersugi oleh kamu, maka bahawasanya bersugi itu menyucikan bagi mulut dan meredakan bagi Tuhan. Fadilatnya dua. Pertama, mulut suci. Ada benda-benda di celah-celah lagi yang akan habis angkat keluar. Yang kedua, lagi penting lagi, Allah redha dengan dia. Allah tak ada murka dengan dia. Allah sayangkan dia. Itu dia fadilat yang untuk orang suci. Dua. Yang pertama suci mulut, yang kedua redha Allah Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ya. Sisatun min sunanil mursalin. 6 perkara menjadi sunnah nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang pertama al-haya'u, yang kedua wal hilmu, yang ketiga wal hijamatu, yang keempat wasiwaku, yang kelima wa tu'atturu. Wa ta'atturu. Yang keenam wa kasratul azwaj. 6 perkara menjadi kegemaran nabi-nabi. Ya. 6 perkara setengah daripadanya jalan mursalin, jalan rasul-rasul. Ikut jalan rasul ada 6 perkara tu. Tak kira rasul mana ya. Dan pada setengah min sunan tu daripada sunat. Daripada sunat yang sunnah. Daripada sunnah al-anbiya, nabi-nabi. Ada setengah daripadanya. 6 perkara itu salah satu daripada sunnah nabi. Yakni daripada jalan al-anbiya. Anbiya itu nabi-nabi. Kalau seorang nabi, kalau banyak anbiya ya. Plural tu. Yang pertama malu. Nabi itu, rasul itu semua malu. Tak ada apa? Tak ada mana makah ada malu. Malu tu bukan macam kita. Malu nak jadi imam, itu malu tak tempat. Malu nak azan, itu malu tak tempat. Malu nak pakai sorban, malu tak tempat. Ini malulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah umur 80 pakai seluar pendek lagi, malulah orang tengah azan dia mengelewar dan pekan lagi, malu dengan Allah Subhanahu. Malu itu yang tak betul ya. Opah dah jadi opah. Tak tudung lagi. Dah jadi opah, pakai t-shirt depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Tuan Jemaah. Salah. Follow me tak betul apa? No problem. Kiss me, belakang betul ya? No problem. Malulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang betul. Nabi-nabi, rasul-rasul semua malu belaka ya. Al-haya'u. Yang kedua, lemah lembut perangannya. Nabi tak pernah kasar, lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemah lembut cakapnya, dengan Aisyah lemah lembut, dengan keluarga lemah lembut, dengan orang lain pun lemah lembut. Tak pernah dia nengkin-nengkin. Itu semua Nabi apa itu? Nabi Musa apa itu, Nabi Isa apa itu, Nabi Ibrahim apa itu juga. Nabi Nuh macam tu. Itu lemah lembut. Yang apa dah? Yang pertama tadi al-haya'u, juga al-hilmu. Wal hilmu itu lambat marah. Halim. Orang nama Halim tu betul dah lambat marah Halimah lambat marah. Tapi kalau Halim perampui itu tak sesuai namanya. Dia kokoh. Itu yang kedua. Lemah lembut. Yang ketiga berbekam, iaitu buang darah. Rasul-rasul berbekam tau. Saya pun tak pernah bekam. Nak try bekam sekali pun ya. Buang darah-darah kotor tu. Itu Nabi-nabi Rasul-rasul semua begitu. Wal hijamah. Itu dia berbekam tu. Yang ketiga.
Yang keempat, bersugi, wasiwak ya, bersiwak, wasiwaku. Bersugi, semua rasul-rasul bersugi belaka. Bersugi dan hasil sunat bersugi itu dengan tiap-tiap satu yang kesat, apa sajalah, bukan mesti kayu sugi tadi ya. Apa saja yang kesat, sabut ke. Kami masih budak-budak tu daun lalang tu lah. Daun lalang tu. Buat dicari apa sambal lembut, sambal apa ni? Alih, kemudian diapakan betul lah dengan lalang. Jangan tengah tebal tu, yang dah halus ya. Jadi bersugi nanti boleh. Apa saja benda kesat ya. Bersugi. Dan hasil sunat bersugi itu dengan tiap-tiap sesuatu yang kesat. Dan yang terlebih afdalnya kayu arak. Ini kayu ni namanya kayu arak. ARAK, alif lam alif ro kaf, bukan alif ro qaf. Kalau qaf arak lain. Ya, itu khamar. Khamar itu mabuk. Ini kayu nama kayunya kayu arak ya. Yang keempat, yang kelima, memakai bau-bauan. Itu yang kesukaan Nabi Muhammad kita ya. 3 dia suka penuh. Yang pertama memakai bau-bauan, yang kedua perempuan, yang ketiga semayang. Itu 3 perkara yang Rasulullah sangat suka ya. Penyejuk mataku ketika aku semayang ya. Qurratu aini bisalah, dengan semayang ya. Itu 3 kesukaan Nabi Muhammad. Ini Nabi lain-lain semua Nabi suka. Iaitu bersugi. Yang kelima tadi, memakai bau-bauan. Kerana bahagian malaikat daripada anak Adam, bau-bauan yang baik. Dia suka bau-bauan yang baik, dan mereka itu bercampur dengan segala rasul. Artinya dia ikut sunnah rasul semua itu, pakai bau-bauannya. Sikit lagi, satu lagi dia tulis. Yang keenam, banyak beristeri. Nabi-nabi semua banyak isteri ya. Nabi Daud apa isterinya? 99 orang isterinya, tahu? Itu Nabi Daud. 99 orang. Masih tu dia dah jadi raja. Kemudian ada panglima tu, diantaranya perang, gugur panglima tu, syahid dia. Datang Nabi Daud kahwin dengan tunangnya. Itu yang 2 orang malaikat tegur dia. Mereka bergaduh di luar istana itu kan, luar istana, di luar tempat bersemayam Nabi Daud tu. Ya. Nabi Daud buat apa bising dia? Tengok dua orang bergaduh. Ya. 2 orang senang bergaduh. Dia pun tanya, kata dia seorang tu, mana saya tak marah kata. Ya. Dia ada kambing 99 ekor, ndak juga kambing saya satu. Ya. Nabi Daud ini Nabi Rasul, bukan macam kita bingung ya. Nabi Rasul dia tahu ini aku ni kan. Aku yang ada 99 orang isteri, kahwin tu seorang pula dengan tunang panglima aku ya. Lalu dia tahulah ini sindiran daripada malaikat. Dia pun tahu itu malaikat bukan orang. Lalu dia pun minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kahwin juga, tapi minta ampun dengan Allah Taala. Dan Allah ampunkan dosanya pada 10 hari bulan Muharram. Hari apa tu? Hari Asyura. Diampunkan dosanya. Bukan dosa pun, Nabi mana ada dosa. Rasul tak berdosa tapi ada buat salah. Dan Allah ampunkan ya. Mereka tu maksum tu tak berdosa ya. Itu dia. Itu ke-6 tadi ya. Beristeri banyak. Yang tak ada isteri siapa? Bukan tak ada, belum beristeri siapa? Nabi Isa AS. Kerana dia diangkat ke langit masa itu umurnya baru 33 tahun. Tak sempat Nabi isteri. Tapi akan datang kita tak tahu. Mungkin dia turun dari ke dunia ni besok, mungkin dia beristeri, tak tahulah. Ya, jadi tak boleh kata dia tu tak ada beristeri, belum lagi. Kerana dia bukan mati, dia sedang berada di langit yang berapa? Langit yang kedua bersama dengan Nabi Yahya. Itu 6 perkara menjadi sunnah Nabi. Mana-mana Nabi sunnah Rasul-Rasul ya. Dan pada setengah riwayat al-khitan. Apa khitan tu?
bersunat, bersedawi ya, itu akan datang kepada kita. Kita masuk kita akan datang kita kita panggil tok mudik untuk hari ini cukup sekadar itu ya. Pukul 7.32 dah lebih berapa? Minit dah saya untuk lagu berapa sesat tadi ya. Udah ngah dah. Sabualah. Saya dah putang aja. Bila dah sila tu selemput sila balik tu ada yang dah keluar itu dah lemon. Tak lalu dia. Tak. Ustaz ni kalau lemon. Okey, sekian dulu. Tapi sebelum saya berhenti, kalau ada bangkangan saya persilakan. Tak ada. Alhamdulillah. Mana setuju lah ya? Setuju. Sugi ni sunat. Setuju tak pakai sugi? One more time. Jawab kuat-kuat. Setuju ke tak setuju pakai sugi? Setuju. Sikit benar jawabnya. Yang lain tak berani jawab. Ya. Mudah-mudahan semua kita bersugi esok ya. Alright. Lagi? Selain daripada bangkangan, siapa ada soalan? Any problem? Kalau tak ada gigi nak sugi lah. Saya tak ada gigi, sugi juga. Busi ada, langit-langit ada, sugi juga. Saya mana ada gigi? Nak buka? Tak ada, saya buka apa ya. Jadi bersugi juga. Lagi? Tapi, jadi dapat pahala dia seorang. Yang besar pahala dia seorang ni. Kerana dalam majlis ilmu yang paling besar pahalanya orang yang bertanya. Nombor 2 besar ialah orang yang menjawab. Tapi kalau semua orang nanya, orang ni nanya, orang ni jawab, orang ni nanya, orang ni jawab, orang ni nanya, orang ni jawab, orang ni nanya, orang ni jawab. Siapa yang pahala besar? Orang yang menjawab besarnya. Jadi kalau nak bagi tok guru tu pahala banyak, banyak soalan-soalan dari ramai orang, dia banyak cakap. Jadi wallahu alam. Minta ampun, minta maaf lah. Selamat berpuasa. Selamat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Selamat hari raya Aidil Fitri. Alhamdulillah. Masjid ni banyak benda program-program yang bagus. Datang orang yang hebat-hebat. Datang orang yang hebat-hebat. Di antaranya apa? Ustaz Fazrul Ismail. My Quran Time. Hebat tu. Itu lepas ni ada pula kuliah subuh ya. Kuliah subuh istimewa. Hari Rabu dengan hari Jumaat je. Rabu ke Jumaat. Ya, Rabu dengan Jumaat. Nampak? Ini hebat. Cuma terselit seorang cikgu punya datang. Itu terselit. Mana nampak je? Dia kena selit seorang. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.